Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. So, medan sambung. Hari tu kita berhenti secara mengejut nombor 17. So, hari ni kita sambung nombor 18. Okey, tapi medan untuk malam ni medan study lebih lah. Kut-kut lah. Kan, kut-kut lah sampai nombor 22 ke kita tak tahu. Kita try dulu. Kita kalau boleh tak nak ganggu masa pelajar malam-malam tu sebab dia ada kelas tambahan yang lain. Okey, nombor 18, kalau yang mana boleh bahasa Melayu, fokus kepada bahasa Melayu sajalah. Okey, Raja 8 menunjukkan graf. Dia bagi kita graf yang ini. Okey, kemudian dengan keadaan APQ ialah pemalang. Kemudian dia bagi kat kita kat sini, nilai Y sama dengan negatif 8. Dia bagi clue dia adalah tangent kepada lengkung H. Maksudnya pada titik H. Ini titik H kita. Kalau dia sebut pasal tangent, maksudnya garisan tu hanya sentuh titik itu sekali saja. Sekali saja. Dan garisan yang terbentuk ini namanya ialah Y sama dengan negatif 8. Itu yang diberikan oleh soalan. Kemudian soalan tanya, dia suruh kita cari koordinat H. Itu yang pertama. Kemudian senang sahaja kalau tajuk ni kuadratik. Sebab kuadratik ni sebenarnya dia adalah simetri. Dia mesti simetri pada sini. Sebab titik H adalah titik yang paling rendah. Jadi sekarang kita nak cari titik di tengah-tengah. Okay, kita boleh guna sama ada nak guna rumus boleh, nak guna lompat-lompat pun boleh. Okey, yang ini madam mengundur 1. Yang ini ke depan jadi 6. Sini jadi kosong. Lagi ke sini jadi 1. Yang ini ke sini jadi 5. 3 ke sini, sini jadi 2. Sini jadi 4. Kita main lompat macam tu. Kita lompat yang belah sana 3 kali, kat sini pun 3 kali. Jadi nilai di tengah-tengah tu kita dah boleh nampak dah nilai di situ adalah nilai 3. Sebab dia di antara nombor 2 dengan nombor 4, garisan yang kita nak hasilkan tu dia tengah-tengah. So nombor itu ialah nombor 3. Kalau madam congak macam tu lah. Okay. So kita akan dapat nilai tengah di situ ialah 3. Dan paksi Y tadi dia dah bagi dah negatif 8. Soalan minta koordinat. Jadi nilai H ni kita kena tulis dalam bentuk koordinat. Nilai X dia 3, nilai Y dia negatif 8. Ini adalah jawapan untuk A. Kalau siapa yang nak guna rumus, okay, yang nak guna rumus, bolehlah masuk nilai tengah-tengah tu. Okay, negatif 1, dia tambah dulu dengan 7. Jadi dia dapat 6. 6 nanti tengah maksudnya bahagi dengan 2. 6 bahagi 2 dapat 3. Sama je. Okay, sama je. Yang mana yang hadir dalam minda pelajar masa baca soalan, kalau dia boleh lipat kertas soalan tu tengah-tengah, lagi boleh. Tak ada masalah. Mana-mana jalan kerja boleh. Okay, kemudian dia minta kita cari nilai A. Okay, nilai A. Mana nilai A tadi? Nilai A dekat penyempurnaan kuasa 2. Okay, penyempurnaan kuasa 2, madam tulis dahulu. Madam nak jawab soalan B di sini. Kita ada Y sama dengan A, kemudian X tolak dengan P, tambah dengan Q. Tambah dengan Q. So sekarang ni kita nak cari titik A tersebut. Okey. So sekarang ni kita ada beberapa titik. Tak kisah pelajar nak guna yang mana, janji yang mudah. Contohnya maklumat yang lengkap. Contohnya di sini. Okey, thank you. Kuasa 2 tertinggal. Thank you. Kalau tak cakap lupa sampai sudah. Thank you. Okey.
So titik di situ sebenarnya nilai X dia adalah 7, nilai Y dia adalah 0. Pelajar boleh guna titik itu ataupun titik yang berwarna merah ni. Okey, kalau guna titik merah, nilai X dia -1, nilai Y dia 0. Mana-mana yang mudah bagi pelajar boleh guna. Okey, so sekarang Madam nak ganti, katakan Madam nak ambil yang positif lah supaya tak salah kira. So bila Madam ganti tempat Y ni dengan 0, sama dengan nilai A kita nak cari. Nilai X kita ganti dengan 7. Okey, nilai ganti dengan 7. Kemudian tolak dengan P kita. P kita berapa tadi? Tahu tak cara nak cari P? Nilai P kita dah cari tadi, cuma saya takut awak tak perasan. Okey, sekejap siapa yang tak perasan nilai P, Madam bagi tahu. Nilai P tadi merupakan garisan simetri tadi yang kita cari tadi, kita dapat X sama dengan 3. Jadi bila Madam bagi X ni ke sana, 3 ni ke sana, dia akan jadi X tolak 3. Jadi Y sama dengan A, kat sini jadi X tolak 3. Madam dah ganti nilai P tu dengan 3. Okay. Barulah kita ganti Y dengan 0. A tak ganti. Nilai X kita 7 tolak 3 kuasa 2. Okey, kemudian Q kita berapa? Q kita adalah nilai yang ini tadi. -8. Okey, kat situ ada persoalan tak? Proses nak ganti-ganti tu. Boleh tanya sama ada nak buka mic ataupun nak type. Madam baca dua-dua. Boleh So sekarang ni Madam bawa -8 tu dia macam mengganggu. Madam bawa datang sini dia jadi +8 sama dengan A. Yang dalam bracket tu 7 tolak 3 4. 4 kuasa 2 16. Dari situ kita akan dapat nilai A sama dengan 8/16. Jadi nilai A kita adalah 1/2. Kalau pelajar tak nak bermain dengan potong-potong, pelajar just tekan kalkulator lah. 8/16. Kalkulator akan tolong kita simplifykan jawapan. Kita tak perlu lagi macam sekolah rendah 8 darab 1, 8 darab 2, tak perlu lagi. Okay. So yang tak ada lagi kalkulator yang jenis yang ini, Madam minta ni lah. Sama ada you PM Madam ataupun macam mana, sebab mungkin kita boleh buat collection untuk you. Dapatkan kalkulator yang jenis yang macam Madam guna ni lah. At least kita bila awak tengok video Madam guna yang ini dan you praktik guna yang ini juga. Tak apa, ada banyak masa lagi. Belum tahun 2023 lagi. Ada banyak masa. Okey. Madam dah dapat soalan 18A, 18B. So yang mana yang rasa tak faham? Boleh tanya. Kalau tak ada soalan, Madam akan pergi kepada soalan seterusnya, nombor 19. Yang ni form 4 punya. Tajuknya fungsi kuadratik. Cuma kalau awak tengok, sekejap saya baca yang ni. Gini. Mungkin masa tu, masa saya buat kelas dekat tempat ni, mungkin Dennis tak masuk lagi. Mungkin tak masuk lagi. Semasa saya buat perbincangan tajuk ini, saya kata kita mesti menulis dalam keadaan X tambah dengan hantu kuasa 2 tambah dengan Kak Limah. Kemudian Madam bincang, nilai hantu ni bila dia keluar dia jadi -H. Nilai K. Nilai HK ini adalah titik minimum atau titik maksimum.
Jadi sebab Medan dah dapat info daripada soalan, titik H tadi tu titik paling bawah. Dia adalah titik yang paling minimum. Dalam sekarang ni dia tukar kepada bentuk A, X tolak dengan P kuasa 2 tambah dengan Q. Q ni dia dah ambil tempat K. K juga merupakan titik paling minimum, iaitu -8. So sebab itu Medan decide Q itu -8. Boleh? Sebab dia guna terms yang baru. Masa mengajar Medan guna hantu Kak Limah. Sekarang dia tukar huruf dia. Pocong apa? PQ, tak tahu. Okey, tu cara nak kita nak bagi dia ni lah. Sebab betul juga awak tanya tu, tiba-tiba je Medan ambil -8. Jadi daripada soalan tu kawan-kawan lain pun sebenarnya barulah tahu. Tadi dia diam je, dia pura-pura tahu. Kena tanya. Okey, selesai nombor 18. So Medan akan pergi kepada nombor 19. Sebab itu sebelum saya mengajar awak, saya memang study dulu waktu petang untuk saya kukuhkan konsep saya, sebab saya memang tak ajar SPM kan. Jadi macam benda tu benda barulah. Okey. Tajuk seterusnya. Tinggi juga soalan SPM ni. Kalau pelajar saya jawab ni berpeluh-peluh ni. Okey, Firdaus mempunyai sekeping papan lapis berbentuk segi 4. Segi 4 tepat. Okey, berukuran, dia bukan segi 4 sama tau, dia segi 4 tepat. Yang berukuran 3 meter panjang, jadi Cikgu Ahmed ni buat 3 kat sini, betul lah. Dan 2x meter lebar. Okey. Dia memotong sebahagian daripada papan lapis itu kepada bentuk segi 4 sama bersisi 1 meter. Maksudnya sekarang, yang ini sekarang ni ada 3, dia macam belah lagi gitu. Okey, sekejap. Tak sama besar. Okey, dia macam belah. Baru jadi 1 meter kan. Kemudian yang ini pun dia belah. Gitu. Sebab dia kata itu kepada bentuk segi 4 sama yang bersisi. Segi 4 sama yang bersisi X. Maksudnya panjang kat sini X, lebar kat sini X, keluasan yang berlorek ni adalah X kuasa 2 lah kalau ikutkan. Okey, dia foto-foto ni sebab dia nak buat meja. Okey, lepas tu soalan tanya. Panjang cerita dia. Cari julat nilai X jika luas papan lapis yang tinggal adalah sekurang-kurangnya. Itu yang tertinggal. Jadi, kita kira dulu luas papan lapis yang dia ada dulu. Okey? Papan lapis. Plywood, betul lah. Plywood yang dia ada dulu, jumlah semua sekali. Total bersamaan dengan 3X panjang 2X lebar. Jadi semua sekali dia ada 6X kuasa 2. Kemudian luas permukaan meja. Satu meja bersamaan dengan X darab X. X kuasa 2. Okey, kemudian dia kata dia memotong sebahagian untuk membuat permukaan meja. Kemudian dia tanya tentang julat. Okey, so jumlah semua sekali 6X kuasa 2 tolak dengan yang dia dah buat meja. Tolak yang dia dah buat meja. Kemudian dia kata luas papan lapis yang tinggal sekurang-kurangnya. Kalau awak rujuk cikgu, lupa pula nama dia. Cikgu apa dah? Cikgu Hasan tu, dia kata kalau perkataan ni berganda sekurang-kurangnya. Dia kata tandanya sebenarnya adalah sebaliknya. Macam tu. X kuasa 2 tambah dengan 4.
Yang ni awak tengok YouTube, ada dalam tu media letak yang Cikgu Hassan punya. Okey, 6x kuasa 2 tolak x kuasa 2, baki yang tinggal ialah x kuasa 2 tambah 4, sekurang-kurangnya. Jadi kita nak buat soalan ni, kalau ikutkan, kalau awak perasan, 6 tolak 1, tolak 1. Tinggal lagi 4x kuasa 2 tolak 4 lebih besar sama dengan kosong. Okey. Kemudian, Madam cuba betulkan yang mana yang terlajak salah di peringkat SPM, Madam betulkan di sini supaya tak buat salah lagi. Sebab zaman saya SPM dulu, saya tertanya-tanya cikgu MX saya, kenapa dan mengapa cikgu saya kata hafal saja. Bila saya jadi pensyarah, saya baru faham kenapa persoalan saya tidak dijawab dahulu. Okey, sebenarnya kat sini proses yang lebih cantik ialah kita fakturkan 4. Tinggallah x kuasa 2 tolak 1 lebih besar sama dengan kosong. Yang ini yang lebih afdal. Berbanding bawa 4 ke sana, 4 bahagi 4 jadi macam-macam. Yang itu saya kalau boleh tak nak mengulangi kesilapan 1996 dahulu. Tak mau sebab saya dah tahu caranya. Kemudian yang ini kalau kita go further, dia akan jadi x tolak 1, x tambah 1 lebih besar sama dengan kosong. Memang bila pelajar tengok ni, kita kenapa lambat habis ni? Kenapa lambat habis? Sebab ni cara yang betul. Cara yang betul tu susah orang nak ikut. Okey, kemudian baru Madam guna kaedah mangkuk. Okey, kaedah mangkuk. Kemudian Madam nak cari julat tu memang kena benda ni lah. Okay, dia nak cari julat. Sekejap nak suruh jadi kosong ni. So kita, ya Allah. Dia gerak wak. Okey. Okey, ni garisan kita. So saya akan buat titik yang ini, saya tanda dulu yang ini. Nampak je x tolak 1 sebenarnya dia memberikan nilai 1. Manakala nilai yang warna kuning ni yang ni, kita nampak je faktor tu x tambah 1, sebenarnya dia memberikan nilai negatif 1. Rupa-rupanya soalan ini adalah tajuk ketaksamaan, inequality. Okey, kemudian apabila pelajar melihat kepada tanda ketaksamaan penuh ini, tandanya adalah lebih besar sama dengan, jadi kawasan berlorek berada di sebelah atas. Berada di sebelah atas. Kemudian pada permulaannya kita akan buat jawapannya x kurang sama dengan negatif 1 atau x lebih besar sama dengan 1. Tetapi dalam soalan aplikasi sekarang ni, dia tentang panjang meja. Bila tentang panjang meja, tidak mungkin panjang itu menjadi negatif. Jadi jawapan yang pink ni Madam reject. Jadi jawapan yang tinggal hanyalah x lebih besar sama dengan 1. Okey, Madam buka kepada soalan, silakan. Ini maksud Madam, cara SPM. Ini maksud Madam. Okey, cikgu kita akan membawa 4 ke sini, lepas tu 4 bagi 4 jadi 1, lepas tu cikgu kita tambah tolak 1 tiba-tiba. Cikgu kita tambah tolak 1 tiba-tiba. Dan pelajar pun dia memang naklah cara ni, mudah bagi dia. Apa ni cikgu matrikulasi ni ajar payah ni. Sebenarnya, cara sebenarnya beginilah macam Madam buat. Tapi mungkin ada reason tertentulah cikgu Ahmed buat cara pendek ni, ada reason dia lah. Cuma Madam sebab dah dapat cara baru, tak adalah nak guna yang macam ni. Okey, yang graf ketaksamaan, kalau pelajar gunakan teknik cikgu sekolah ni, sebenarnya dia bebas daripada graphical method ni. Cuma di peringkat Madam, kita kena tahu lukisan mangkuk ni. Simple je, mangkuk. Kalau dia besar, loreknya di atas. Kalau dia kecil, loreknya di bawah. Simple saja mangkuk kita. Okey.
Cuma dekat sini, saya dulu tanya cikgu MX saya, cikgu Wan Yusof. Saya tanya, kenapa cikgu buat ni tambah tolak 1 ni? Dia kata hafal je lah, jangan banyak tanya. Menderita juga, tunggu 1995, dah umur 23 baru dapat jawapan. Ni, yang warna biru ni. Sebenarnya prosesnya adalah panjang. Mungkin cikgu awak takut awak tak boleh nak hadam lukisan inequalities tu lah. Tak guna yang susah pun, guna yang mangkuk saja. Dan kenapa cikgu kita memilih nilai lebih besar daripada 1? Seperti yang Madam katalah, sebab soalan kita aplikasi agak mustahil panjang meja itu -1, -2. Macam mana buat meja tu kan? Negatif. Nak gergaji macam mana nanti? Jadi secara logiknya kita hanya memilih panjang bermula daripada nombor 1 dan ke atas. Boleh terima jawapan Madam? Cuma adalah cara mengira Madam dengan Cikgu Ahmed ada berbeza sedikit kerana Madam berpegang kepada fakta lah. Dia tak boleh tiba-tiba kita buat begitu kan. Jadi, okay, with reason. Kalau pelajar katakan di peringkat SPM, sebab ni cikgu yang buat, cikgu awak buat. Maksudnya di peringkat SPM boleh terima kaedah itu. Madam di peringkat yang lain tak terima. Awak sebab SPM boleh. SPM boleh guna cara itu. Cuma ala-ala Madam dah ada peluang, Madam terang lebih lah. Okay, ada masalah tak nombor 19? Kita nampak soalannya memang cerita panjang, lebar, tapi maksudnya sikit je. Dia tak salah kalau dia straight to the point bagi soalan 6x kuasa 2 tolak x kuasa 2 besar sama dengan x kuasa 2 tambah 4. Tak ada masalah. Cuma dia nak nampak benda tu rare sedikit lah. Bukannya admit mudah, mungkin dia fikir macam tu. So soalan yang dia reka berbentuk aplikasi. Soalan ni sebenarnya cantik. Okey, lupa pula guna kalkulator. Thank you Iskandar. Okey, untuk mereka yang ada kalkulator canggih begini, okey, seperti yang Iskandar kata tu bermaksud kita mungkin bermula dekat yang warna purple. Okey, yang warna purple ni Okey, tengok Madam buat kalau guna kalkulator. Okey, cuma jalan kerja Madam no comment lah sebab Madam tak pernah marking kan. Okey, kita tekan menu. Kita ambil huruf B. Okey, kita ambil huruf B yang kerja warna hitam tu kan. B sama dengan kita ambil degree 2 dan jenis warna purple tadi tu jenis yang ketiga. Okey, jenis ketiga sebab tandanya lebih besar sama dengan. So, Madam ambil nombor 3. Nilai perkali A-nya adalah 4. Perkali B-nya tak ada. Tak ada kosong lah. Sama dengan perkali C-nya -4. Tekan je sama dengan. Madam tak tipu. Yang Madam ajar tadi, Madam tak tipu. Memang kita kena guna graphical method. Tengok jawapannya pun ada 2. Yang pertama kurang dari -1. Yang satu lagi besar dari 1. Cuma sebab aplikasi, Madam reject X kurang sama dengan -1. Madam ambil yang satu lagi. Siapa yang guna kalkulator pun boleh. Tak ada masalah. Tapi kena buat jalan kerja. Kalkulator tu maksudnya dah dapat jawapan macam ni. Madam tunjuk cara nak, bukan tipu, cara nak selamat. Okey, kita akan mula dari bawah. Okey. Apabila kita buat soalan inequalities yang melibatkan kuadratik, sebenarnya kita boleh selesaikan benda tu dengan menyamakan yang sebelah satu lagi tu sama dengan kosong. Dia macam sambungan kepada tajuk kuadratik, fungsi kuadratik, lepas tu ketaksamaan kuadratik. Dia bersambung-sambung. Okay, dia bersambung-sambung.
Okey, kalau soalan sekarang ni ialah dia nak cari julat. Bila cari julat, sebenarnya nilainya tak akan ada nilai yang sah-sah, tak ada. Dia mesti ada tanda ketaksamaan kalau ada julat. So ada julat, maksudnya tanda kita dekat sini pun mesti menunjukkan tentang julat. So kat sini medan guna lebih besar sama dengan. Okay, lebih besar sama dengan. Cuma kalau yang menggunakan kalkulator tadi, kalkulator akan bagi jawapan akhir dahulu. Jadi pelajar kena mula dari bawah. X kurang sama dengan negatif 1. Satu lagi dia buat 1 kurang sama dengan X. Ini jawapan kalkulator tadi. Ni jawapan kalkulator. Tu medan ambil Koma pun medan ambil. Okay, tanda koma pun medan ambil. Okey, kemudian naik satu stage ke atas, buat mangkuk, buat hayun. Mula-mula awak jumpa huruf X. Ni awak jumpa huruf X ni, kawasan lorek. Selesai. Lepas tu awak jumpa nombor negatif 1. Awak ambil pen, lorek kat sini, negatif 1. Selesai. Tanda koma tu maksudnya ruang kosong. Kemudian medan jumpa nombor 1. Tulis je kat sini nombor 1. Kemudian medan jumpa X. Maksudnya kawasan lorek. Walaupun kita tak reti cara ni sebelum ni, tapi dengan menggunakan kalkulator, jawapan itu terbocor. Okay, jawapan tu terbocor. Tadi pelajar tak minat, tapi lepas tu terbocor. Dan nilai ke atas. Okay. Mungkin mula-mula pelajar tak nampak lah 4 tu ada. Okay. So, medan ambil yang pertama, kalau negatif 1, kat sini dia akan jadi X tambah 1. Kalau 1 itu dia akan jadi X tolak 1. Kawasan berlorek tu di atas, maksudnya besar sama dengan kosong. Baru medan pergi kepada yang atas balik. 4X kuasa 2 tolak 4 besar sama dengan kosong. Lepas tu medan fakturkan 4 tu. Okey. Lepas tu macam mana 4 tu boleh hilang? Sebab 4 ni kalau dia pergi ke sebelah sana, dia akan jadi kosong bahagi 4. Kalau kita tekan kalkulator, sekejap saya reset sekejap. Okey, kosong bahagi dengan 4, kita dapat kosong. So sebab itu kat sini, kalau jalan kejaya ini, 4 tu sebenarnya dah boleh ditiadakan. Kerana dia dah jadi kosong. Kalau pelajar medium dapat soalan macam ni bonus lah dia orang ni, bonus. Kita panggil soalan bocor. Kalau macam ni kita panggil soalan bocor sebab kalkulator dah boleh tolong dia. Okey. Media buka kepada soalan nombor 19, silakan. Boleh? Okey, kalau boleh media nak sambung nombor 20. Okey, nombor 20. Kita cuba bersabar sedikit. Okey, nombor 20. Okey. Diberi lengkung. Okey, diberi lengkung dengan keadaan P ialah pemalar. Kemudian bersilang dengan garisan garis lurus. Bersilang pula pada 2 titik. Kata kuncinya 2 titik. Bila 2 titik bermaksud B kuasa 2 tolak 4 AC besar dari kosong. Sebab dia ada besar dari kosong, kurang dari kosong, sama dengan kosong. So 2 titik maksudnya nilai pembeza layan dia adalah lebih besar dari kosong. Itu kata kunci sebenarnya 2 titik. Okey. Dia guna perkataan bersilang. Okey. Bersilang, jadi garisan pertama Y sama dengan P tolak dengan 2 X kuasa 2 tolak X tambah dengan 7. Itu garisan warna kuning. Ada satu lagi bernama Y juga. Y sama dengan 3X tambah 5. Jadi sekarang ni kat sini Y, kat sini pun Y.
maka madam boleh satukan garisan merah dengan garisan biru. Dia akan jadi P tolak 2, X kuasa 2 tolak X tambah 7 sama dengan 3X tambah dengan 5. Okey, selain daripada kita buat proses persamaan serentak yang kita belajar tingkatan 4, kita boleh guna kaedah penggantian macam ni. Okey, iaitu nilai Y yang ini kita ganti masuk ke sini, dia hilanglah Y tu. Substitution method. Okey. So, Meda akan teruskan. Dia tidak mengganggu X kuasa 2 kalau awak perasan. X kuasa 2 belah sini tak ada. Belah sini tak ada X kuasa 2, jadi dia dah mudah di situ. So, Medan teruskan, dia akan jadi P tolak 2, X kuasa 2. Kat sini akan jadi tolak 4X. Sini akan jadi tambah dengan 2 sama dengan 0. Okey. Daripada sini, ini merupakan nilai A. Yang ini merupakan nilai B. Yang ini merupakan nilai C. Sebab nanti kita nak masuk semua ni dalam persamaan yang itu. Jadi kita kena tahu dulu apa A, apa B, apa C. Okey, so Media nak masukkan ke dalam rumus pembeza layan. So kita akan dapat B kuasa 2. Hati-hati, negatif 4 kena letak dalam kurungan kuasa 2. B kuasa 2. Kalau tak terlupa kurungan, jawapan jadi salah. B kuasa 2 tolak 4. A kita P tolak dengan 2. C kita ialah 2. Kemudian tanda kita besar dari 0. Okey, boleh interrupt je mana-mana yang boleh, tak ada masalah boleh tanya. Okey. Sini Media akan dapat 16. Kemudian supaya tidak berlaku kesalahan algebra, Madam settlekan dulu 4 dengan 2 ni dulu. Takut salah, takut kembang yang gemuk tu yang belakang tak boleh pula. Takut salah, tambah tolak je lah. So Madam berhati-hati di situ, tolak dengan 8, P tolak 2. Madam buat slow and steady. So baru kita buat 16 tolak dengan 8P tambah dengan 16 besar pada 0. Yang ini pun ramai yang akan sangkut, tapi Madam cuba hilangkan anxiety dekat sini. Okay, sebab Madam dulu selalu kena marah dekat sini masa tingkatan 2. Okay, so kat sini akan menjadi 32. Cikgu matematik Madam dah arwah dah dia. Dia kata sebab Madam selalu cuba ayat ini, dia kata awak kena ubah minda, awak ubah yang ini dululah. Sebab awak tak boleh nak ingat, awak hafal dari sekarang, dia kata. Jadi dia suruh pindah negatif 8P menjadi positif 8P. Jadi dah selamat kerja Madam, dah tak ada dah yang negatif dekat ketua dia. Sebab bila kita membahagi dengan nombor negatif, tanda kena berubah. Yang itu Madam tak reti sampai sekarang. Jadi Madam ikut cara arwah cikgu Kamsiah cakap tu. Sebab Madam lemah di situ, Madam bawa 8P pergi sana jadi positif. Jadi tak perlu gunsing tentang tanda negatif. Jadi P, biarlah tulis macam tu, macam orang kidal. P kurang dari 32 per dengan 8. P kurang, macam orang kidal, P kurang daripada 4. Okey, katakan dah tak mampu dah nak teleng kepala. Okeylah, P kurang 4. Dah selesai. Okey, Madam buka kepada soalan. Okey, Madam cuba buat cara yang satu lagi sebab pelajar gemar cara satu lagi. Pelajar gemar cara yang Madam tak pandai tu. Dia gemar sangat. Okey, tengok Madam buat untuk awak ni. Kalau ikut Madam tak nak ni. Negatif 8P
pelajar bawa kat sini dia akan jadi sana, dia akan jadi -32. Pelajar suka kaedah ni. Saya lah kena hati-hati sebab saya selalu salah. Okey, Madam nak buat proses -32 bahagi -8. Menurut tajuk kebarangkalian pula dah. Menurut tajuk ketaksamaan, menurut tajuk ketaksamaan, bila kita membahagikan dengan nombor negatif, tanda yang besar ini perlu ditukar menjadi kecil. Iaitu yang susah pelajar nak buat. Jadi akhirnya P kurang dari 4. Kalau pelajar boleh buat cara macam ni, boleh. Dengan syarat pelajar kena ingat, bahagi dengan nombor negatif, tanda ketaksamaan kena tukar. Okey, bila jawab soalan Ali. Sekejap B kuasa 2, B kuasa 2 formula untuk pembeza layan sebab ada 3 jenis titik. Yang pertama, graf kita macam tu, gitu. Dia potong dua tempat. Yang ini kita akan guna B kuasa 2 tolak 4 AC besar dari kosong. Yang kes sekarang lah sebab dia kata 2, potong bersilang pada 2 titik. Ada juga graf kita nanti, dia tak potong pun. Bila tak potong, B kuasa 2 tolak 4 AC kurang dari kosong. Ciri-ciri graf. Satu lagi graf kita, saya ambil yang ini. Ni. Sekejap yang ini kena lukis molek. Ya. Okey, satu lagi, dia cuma potong pada satu titik. Yang ini B kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan kosong. Cuma saya lupa dah, rumus ni dia bagi ke tak? Lupa dah. Sebab saya tertukar dengan matrikulasi lah, saya tertukar. Okey, macam mana? Ada soalan tak nombor 20? Nombor 20. Sila. Tak apa, kita buka kepada soalan. Jangan malu nak bertanya. Soalan macam ni memang keluar ni awak. Soalan fungsi kuadratik, soalan pembeza layan B square minus 4AC ni dia keluar. Cuma pelajar dia takut. Dia tengok soalan tu, dia takut. Kita macam mana kita nak hilangkan perasaan takut tu? Satu lagi. Saya nak bincang nombor 21. Satu lagi. Alang-alang saya dah study. Tapi saya study tajuk fungsi dah. Tak apa. Satu lagi ni. Betul-betul. Soalan ni memang favorite lah. Sebab dia macam ni, dia buat soalan. Dia macam seronok pelajar tak dia jawab kan. Macam baik dia buat soalan mudah. Yang pelajar takut tu sebenarnya dia pembuat soalan. Sebenarnya dia dah mudahkan soalan. Tapi pelajar dia tengok dia memang dah set. Tak mau jawab. Jadi rugilah. Dia rugi. Try jawab. At least usaha apa yang awak fikir yang masa study tu tulis. Manalah tahu yang tulis tu yang betul. Awak ingat salah, awak main-main je tulis kan. Akhirnya dapat markah. Kita harap keajaiban berlaku lah. Okey. Soalan dia. Dia bagi equation. Equation yang dia bagi ni telah menjerat pelajar lah. Yang first tu dah menjerat. Sebab bila kita nak buat yang melibatkan punca, mempunyai punca-punca ni sebenarnya dia ada syarat. Syaratnya ialah H X kuasa 2 tolak dengan 3X tambah dengan K sama dengan kosong. Nak buat tajuk tentang hasil tambah punca, hasil darab punca, dia ada syarat. Iaitu nilai di depan ni
Tidak boleh ada nombor lain kecuali 1. Dan soalan kita bagi H, memang dah kantoikan pelajar di sini. Jadi step pertama pelajar kena keluarkan H. Biar kat dalam ni jadi 1x kuasa 2. Ketua tu mesti 1x kuasa 2. Yang lain kita tak kisah pun. Anak buah kita tak kisah. 3 per HX tambah K per H sama dengan kosong. Okey. Madam buat warna-warni, madam sebab nak suruh pelajar tanya, senang nak tanya warna hitam ke, nak tanya warna hijau ke, ataupun nak tanya warna merah. Okey, madam buat 3 baris dahulu. Yang mana ada soalan? Silakan. Merah, hitam, hijau. 3 madam buat kat situ. Warna hitam, boleh faham warna hitam? Kenapa jadi gitu? Okey, boleh Okey, daripada sini, syarat yang pertama tadi nilai depan tu mesti 1. Syarat seterusnya nilai sini kena negatif. Dan syarat seterusnya nilai situ kena positif. Awak tengok balik nota yang madam dah buat dulu kan video. Jadi kita tahu bahawa hasil tambah punca adalah 3 per dengan H. Hasil darab punca adalah K per dengan H. Okey, madam buka yang warna biru pula. Kat mana ada rasa ralat? Ataupun macam, kenapa madam tak ambil negatif? Macam tu. Silakan, kat mana ada problem? Okey, yang warna biru sebab kalau kita tengok nota kita, cara buatnya ialah X kuasa 2 tolak, kemudian ada kurungan, hasil tambah punca X tambah dengan hasil darab punca, hasil darab punca sama dengan kosong. Ini formula khas dia. Yang madam kata tadi, yang depan ni mesti 1, yang sini mesti negatif, yang sini mesti positif. Jadi bila madam tengok, nilai hasil tambah punca sebenarnya yang warna kuning sahaja. 3 per H. Jangan ambil negatif tu. Negatif tu memang formula dia. Yang madam kata, madam masa matrikulasi dulu, madam buat salah yang ini. Akhirnya result madam di matrikulasi tahun 1999 dulu dapat C. Inilah kesalahan madam dulu. Madam ambil sekali nombor negatif tu. Bila dah jadi cikgu matematik, madam cuba ubah minda pelajar buat warna-warni macam ni. Okey? Manakala hasil darab punca pula, nilai positif ke apa kat situ madam tak kacau. Yang penting madam ambil nilai warna kuning ni iaitu K per H. Boleh Okey, madam teruskan. Dia bagi punca dia. Punca pertama dia kata adalah beta. Punca kedua adalah 2 beta. Mudah pula punca dia. Tengok mudah je punca. Okey, jadi hasil tambah punca beta tambah 2 beta sama dengan 3 per dengan H. Seekor beta tambah 2 ekor beta, 3 ekor beta sama dengan 3 ekor 1 per H. Kan mudah gitu. Jadi kesimpulannya beta adalah 1 per H. Okey, beta adalah 1 per H. Selesai untuk di situ. Manakala untuk hasil darab punca, madam buat pen warna merah. Yang pertama beta darab dengan 2 beta sama dengan K per dengan H. 2
beta kuasa 2 sama dengan K per dengan H. Daripada jawapan tadi, daripada jawapan ini, 2 beta tadi adalah 1 per H kuasa 2 sama dengan K per dengan H. Okey, Madam buat yang ini 2 per dengan H kuasa 2 sama dengan K per dengan H. Boleh Okey, sebab Madam nak kira apa ni? Pelajar tanya Madam nak kira apa ni? Madam nak ungkapkan H sama dengan, dalam sama dengan tu ada huruf K saja. Sikit lagi. Ni. Okey. So, Madam nak jadikan H tajuk 2. Madam ajak K duduk bawah ni. Madam suruh H kuasa 2 pergi sana. Tukar tempat duduk, suka sama suka. Sikit lagi. Kita matikan H tu dengan H yang bawah ni. 2 per dengan K, bila matikan yang bawah tadi, tinggal lagi H. Kalau awak rasa kekok, letak H kat depan. Sama dengan 2 per dengan K. Selesai. Cuma kesimpulan Madam untuk soalan 2018 ni berbanding soalan lain, di antara set soalan yang susah sedikit. Sebab kebanyakan soalan tidak ada jawapan sebab dia nak dalam sebutan K, nak dalam sebutan P. Boleh dikatakan semua soalan macam tu. Kesian dekat senior kita lah. Harap kita punya senang lah. Okey. So, Madam mungkin sampai nombor 21 saja. Silakan kalau nak bertanya, silakan. Kalau tak ada, kita akan sambung besok. Soalan seterusnya lah, nombor 22 dan ke atas. Madam study dululah yang itu. Baru study nombor 22. Boleh? Sebelum pergi asrama ni, save dulu video-video Madam tu. Boleh save, boleh download. YouTube tu Madam tak sekat apa-apa pun, tak nak kaya pun. Madam tak nak kaya pun guna, apa nama? Sekat, lepas tu nak kena bayar, tak ada. Madam buat ni memang untuk ni lah, untuk pahala-pahala yang berterusan lah sebenarnya. Boleh tak? Boleh? Kan nak masuk asrama ke dah sedih dah ni? Nak masuk asrama sedih dah ni, takut tertinggal mak kat rumah pula.